Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Rabbi shrah li sadri wassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil Qur'an al-'azim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal afida la'allakum tashkurun. Sadaqallahul azim. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Sama-sama kita menunaikan sembahyang maghrib berjemaah. Mudah-mudahan amal ibadat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur juga pada Allah Subhanahu wa taala kerana masih lagi dipanjangkan usia kita. Mudah-mudahan dengan panjangnya usia kita dapat sama-sama kita meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah, iaitu kita menjunjung segala perintah Allah dan kita meninggalkan segala larangan Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur juga pada Allah Subhanahu wa taala kerana memilih kita pada malam ni untuk duduk dalam majlis ilmu. Mudah-mudahan kehadiran kita pada malam ni dicatat oleh malaikat yang telah diamanahkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai satu catatan yang mendapat keberkatan daripada Allah Subhanahu wa taala. InsyaAllah sebelum kita mula pengajian kita malam ni, marilah sama-sama kita membaca Ummul Kitab. Kita hadiahkan khusus buat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga Nabi, sahabat-sahabat Nabi, tabi'in, tabi'in, para ulama, terutama buat guru-guru yang pernah mengajar kita, terutama juga buat kedua ibu bapa kita, sama ada yang masih hidup ataupun yang telah bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, muslimin muslimat, mukminin mukminat, al-ahya'i minhum wal amwat. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Jadi insya-Allah malam ni kita sambung pengajian kita dalam kitab Fiqh Manhaji jilid yang pertama. Kita masuk pada pembicaraan tentang salat. Baik, setelah kita tangguh 3 bulan 3 bulan tangguh di atas ujian Allah Subhanahu wa taala. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimallahu taala, salat ataupun bahasa kita sebut sembahyang.
Dalam bahasa Arab, salat ataupun sembahyang digunakan dengan makna berdoa untuk kebaikan. Firman Allah Subhanahu wa taala, A'udzubillahi minasyaitonirrajim wa salli 'alaihim innas salataka sakanun lahum. Dan berdoalah untuk mereka, sesungguhnya doa kamu itu menjadi ketenteraman jiwa bagi mereka. Jadi di segi bahasa, salat tu digunakan juga bahasa kita sembahyang diguna dengan makna salat tu maknanya doa. Tu dalam sembahyang kita ni hakikatnya kita sedang bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam sembahyang ni maknanya berdoa. Sembahyang ni umpama kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Di segi bahasa, kalau orang tanya kita apa dia makna sembahyang, di segi bahasa maknanya berdoa. Dalilnya inilah surah At-Taubah ayat 103, A'udzubillahi minasyaitonirrajim wa salli. Wa salli maknanya dan berdoa. Salli itu maknanya berdoa. Wa salli alaihim, dan berdoalah untuk mereka. Lepas tu innas salataka sakanul lahum. Sesungguhnya doa kamu itu menjadi ketenteraman jiwa bagi mereka. Jadi makna solat yang kita duk sebut sebelum ni, makna di segi bahasa ialah doa. Di segi bahasa hakikatnya sembahyang itu maknanya ialah berdoa. Kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam kebanyakan bermula daripada kita takbiratul ihram sehinggalah kita bagi salam, hakikatnya kebanyakan di sana kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab apa? Dalam sembahyang ni kita ada hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala yang khusus. Tu sembahyang ni kalau Nabi naik bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala ketika Isra dan Mi'raj. Bertemu dengan Allah ketika Isra dan Mi'raj, terima satu perintah yang namanya sembahyang. Kita juga nak bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala ialah dengan sembahyang. Nabi terima sembahyang, Nabi Allah Subhanahu wa taala jemput sendiri, Nabi naik ketika Isra dan Mi'raj, terima satu perintah yang agung. Apa dia? Sembahyang. Benda yang utama. Jadi kita nak bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala ialah dengan sembahyang. Tu setelah kita takbiratul ihram, kita kata Allahu akbar. Lepas tu kita disunatkan kita membaca doa. Apa dia doa? Doa iftitah, termasuk dalam sunat hay'ah. Apa doa tu? Kita kata wajjahtu wajillazi fataras samawati wal ard. Aku hadapkan wajahku kepada Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Hakikatnya kita menghadapkan jiwa kita, kita menghadapkan diri kita kepada siapa? Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Hakikatnya seolah-olah sembahyang ni kita berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala. Selalulah kita duk sebut sebelum ni, kalau kita berhadapan dengan raja, kita berhadapan orang besar-besar ketika mana? Selalunya ketika ni kita bulan depan ni lah, bulan 31 Ogos ni, Hari Merdeka, ketika pembarisan kita nampak askar ataupun polis ketika buat pembarisan, raja lalu kan, pembesar lalu kan, mereka akan berdiri tegak. Sebab apa? Sebentar lagi orang besar akan lalu. Ketika tu kita nampak dah askar ke, polis ke, ketika duk menyanyi lagu negaraku, nampak tak mereka duk garu-garu?
Jarang kita nampak mereka duk garu-garu. Jarang mereka duk main handphone dan sebagainya. Tapi kadang-kadang kita menghadap Allah Subhanahu Wa Taala, kita angkat tangan, kita mengatakan Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Tapi kadang-kadang kita beza, tuan-tuan. Kalau tadi kita menyanyi lagu negaraku, kita tak garu pun, kita tak main handphone pun. Kenapa? Sebab benda itu tidak ada keperluan. Benda tu tak penting bagi diri kita. Yang penting kita nak menghormati lagu negara kita. Lepas tu di hadapan kita pula ada orang besar-besar. Di hadapan kita pula ada raja dan sebagainya. Sedangkan sembahyang kita menghadap kepada siapa? Menghadap kepada, kita kata Allahu Akbar. Lepas tu kita kata aku hadapkan wajahku kepada Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Tapi sebaliknya kita kadang-kadang Allahu Akbar, dia garu, dia tak duduk diam. Bukan hanya tangan tak duduk diam, sampai kaki pun tak duduk diam, garu habis. Kalau kita bagi Imam Syafi'i, garu menggunakan anggota yang besar lebih daripada 3 kali, batallah sembahyang kita. Ini kita akan jumpalah nanti, ialah perkara-perkara yang membatalkan sembahyang kita. Jadi sembahyang maknanya salat, ialah maknanya doa. Kita bermunajat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab ketika kita sembahyang, kita hampir dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Di mana firman Allah Subhanahu Wa Taala, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa iza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i iza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarsudun. Apabila hamba-Ku bertanya tentang diriku, wahai Muhammad, beritahu Allah tu dekat dengan kita, hampir dengan kita. Tu seolah-olah apabila kita beribadat pada Allah, maknanya ihsan. Ihsan apa dia makna? Ihsan seolah-olah kita beribadat kepada Allah Subhanahu Taala, kita melihat Allah. Dan memanglah kita tak mampu kita nak melihat Allah, tapi hakikatnya Allah Subhanahu Wa Taala duk tengok kita, duk perhati kita. Disebut dengan makna muhsinin, merasa di atas pemerhatian Allah Subhanahu Wa Taala. Bayangkan kalau kita sembahyang, orang duk tengok kita lah. Beza tak? Kadang-kadang kita main sembahyang di surau, di masjid, beza dengan sembahyang di rumah. Kadang-kadang di rumah baju pun kita tak pakai. Perasan tak? Tapi bukan orang sini lah, cerita orang di Afrika tu. Kadang-kadang kita baju pun tak pakai, tuan-tuan. Sembahyang kita menghadap Allah, walaupun kita tutup aurat sah, tapi akhlak kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita nak jumpa makhluk, nak jumpa manusia, kita nak mai, nak pi pasar malam, nak pi kenori, tak gamak kalau kita tak pakai baju. Tapi kita nak berhadapan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Itu dalam keadaan apa? Kita kena rasa Allah Subhanahu Wa Taala memerhati kita. Allah Subhanahu Wa Taala memandang kita. Ketika kita sembahyang, kita anggap kita merasakan macam tu, kita akan buat yang terbaik. Jangan kita beza-bezakan sembahyang di rumah dengan sembahyang di masjid ataupun di surau. Kadang-kadang di rumah tak dan dah, doa pun tak dan dah, zikir pun tak dan dah, tak dan dah, semelekum bangkit dah. Kadang-kadang tak dan dah, nak kata astaghfirullahalazim pun tak dan dah. Tak dan dah nak zikir subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar pun tak dan dah. Kenapa kita membeza-bezakan ibadat di rumah, ibadat di masjid, surau, kita beza? Sebab apa? Sebab di surau orang duk tengok kita, di masjid orang duk tengok kita, di rumah tak ada siapa yang duk tengok kita. Tak ada siapa duk tengok kita. Di sembahyang
Maknanya kita bermunajat. Banyaklah doa-doa. Salah satu doa yang kita duk baca selalu doa kita dalam surah Fatihah pun kita minta doa, iaitu iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Akan dikau kami sembah, akan dikau kami minta tolong. Dan dalam doa duduk antara dua sujud, Rabbirfirli, kita minta ampun dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi maknanya doa. Di segi istilah fuqaha, ia adalah satu kalimah yang digunakan dengan makna perkataan-perkataan dan perbuatan-perbuatan tertentu yang dimulai dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Yang kita akan sebut nanti ni ada berapa rukun sembahyang? Dia ada 13 rukun, tapi campur kita bagi Imam Syafi'i tambah lagi 4. Apa dia 4? Rakaat tumakninah, i'tidal tumakninah, sujud tumakninah, duduk antara dua sujud tumakninah. Dan di sana juga ada rukun qauli, ada rukun fi'li, ada rukun qalbi. Ada 3 rukun kita kena menyempurna. Dalam 17 rukun sembahyang kita, di sana ada rukun qauli, ada rukun fi'li, ada rukun qalbi. Kita kena beza-bezakan tu. Tu baru dinamakan sembahyang di segi istilah fuqaha. Kalau kita tak ikut yang tu, tak sah sembahyang kita. Contohnya kita angkat tangan, nak takbir, bunyi pun tak. Ni angkat tangan terketak-ketak ni, duk niat ni sahaja aku sembahyang ni. Angkat tangan tak bunyi apa pun. Kita angkat tangan tak bunyi apa pun. Sedangkan angkat tangan ni sunat. Angkat tangan ni sunat, bagus kita buat. Kita buat benda yang sunat, bagus. Tapi takbiratul ihram tu adalah rukun. Rukun apa? Rukun qauli. Apa makna rukun qauli? Rukun yang kita kena sebut sebiji-sebiji. Kalau Allahu Akbar ada 4 huruf, ada 8 huruf, 8 huruf tu kita kena sebut. Tak boleh kita tak sebut walaupun dengan 1 huruf. Tak sebut sahaja tak sah takbiratul ihram kita. Ada 5 sahaja. Kalau rukun qauli ada 5. Ada 5. Jangan duk tinggal. Kita akan jumpa esok ni rukun-rukun. Contohnya rukun qauli ada 5. Iaitu yang pertama, takbiratul ihram. Yang kedua, membaca Fatihah. Yang ketiga, membaca tasyahud akhir. Yang ketiga, yang keempat, selawat ke atas Nabi. Yang kelima, salam yang pertama. Yang ni kena bagi bunyi. Takbir kena bagi bunyi, baca Fatihah kena bunyi, membaca tasyahud akhir kena bunyi, selawat ke atas Nabi kena bunyi, dan salam yang pertama. Hak pertama. Hak kedua sunat. Sebagai contoh, kita buat contoh dululah. Kita sembahyang tak tahan dah, nak kentut dah. Sakit perut kalau bagi salam kedua memang kentut dah. Kalau bagi salam kedua, keluar cirit situlah, keluar dah. Maka salam pertama dah, Assalamualaikum, bangkit lah. Sebab apa? Kalau tunggu sat lagi bertabak habis tas surau ni. Sah dah sembahyang kita? Sah dah. Sebab apa? Hak kedua, salam yang kedua adalah sunat. Tapi kita pernah tinggal dah? Tak pernah tinggal. Jangan tinggal lah. Nak abang kata hak rukun, hak kita kata rukun, hak kata-kata 13 tadi campur dengan hak tumak ninah bagi kita Imam Syafi'i, ada tumak ninah. Maka hak 4, hak 5 rukun qauli ni kita akan jumpa nanti ni, iaitu rukun perbuatan, perkataan. Rukun bermula dengan takbiratul ihram, diakhiri dengan salam. Makna di segi istilah fuqaha kita kena menyempurnakan. Kalau ataupun 1 huruf daripada rukun qauli kita, sebagai contoh, kita pernah buat contoh juga sebelum ni. Contoh kita membaca Fatihah. Contoh kita pergi sembahyang, kita dengar tu imam tu baca Bismillahirrahmanirrahim. Agak-agak sah tak sembahyang tu? Tak sah dah. Bismillahirrahmanirrahim. Apa benda dia tak sebut?
ba dia tak sebut. Bismillah sahaja. Kita dengar sedap. Bismillahirrahmanirrahim. Kita duduk sembahyang belakang Allah Allah. Oi sedapnya. Rupa-rupanya ba dia tak sebut. Kita kata macam tak sebut ba tadi ni, Tok Imam tadi ni tak sebut ba. Lepas sembahyang kita pun pergi jumpa Tok Imam. Kita pun tanya Tok Imam nak tanya Tok Imam ni, awak, dia kata, tadi saya dengar Tok Imam tadi tak sebut ba. Ba tu kan bismillah kan ada 19 huruf. Imam baca tadi ni 18 huruf. Tak sebut ba. Sedangkan bismillahirrahmanirrahim 19 huruf. Tapi dia baca, imam tu baca bismillahirrahmanirrahim 18 huruf. Habis tu imam tu kata, takkan Allah nak kira aku satu tak sebut. Satu huruf, dia tak sebut. 18 huruf sebut. Satu huruf ba, aku tak sebut. Takkan Allah nak kira ke? Agak-agak Allah kira tak? Kira. Sebab rukun kauli. Rukun yang kita kena sebut. Sebut pula, sebut kena bagi kita dengar. Sebut, ba tu ba lah. Kalau sin tu sin, bis kena bagilah sebut. Baik kita tak perlu kelah gopoh gampang. Kita nak beribadat, kita nak bagi cepat. Sedangkan hak benda-benda tu termasuk dalam rukun. Apa nama rukun tadi ni? Rukun kauli. Tu disebut di sini, di segi istilah fuqaha, ialah satu kalimah yang digunakan dengan makna perkataan-perkataan. Di sana hak rukun tu ada perkataan-perkataan. Sebagai contoh, hak pertama takbiratul ihram, Allahu Akbar. Berapa perkataan? Allah Akbar. Berapa huruf? 8 huruf. Tak boleh kita lebih, tak boleh kita kurang. Tak boleh kita nak tambah, tak boleh kita nak kurang dalam ibadat hak benda yang hak rukun. Nak kena jagalah benda tu. Baca elok-elok Allahu Akbar. Nanti kita esok kita akan jumpa pula esok ni hak benda-benda yang kadang-kadang bunyi dah hak kita sebut tu. Bunyi Allahu Akbar, tapi hak sebutan tu tak betul pula. Contoh apa? Di sana ada panjang pendek. Nanti kita akan jumpa nanti. Allahu Akbar, alif tu bukan panjang, bukan mat. Allahu Akbar. Jangan kita pandai-pandai bagi panjang sikit lah. Nak niat kan tak masuk. Sahaja aku sembahyang fardu maghrib 3 rakaat ikut imam. Malam ni nama apa tu imam? Sebut habis kita pun doa Allahu Akbar. Panjangkan alif. Kita saja-saja pergi panjang. Kita saja-saja pergi panjang. Kecuali kita duk belajar tak apa. Dulu kita tak tahu lah, kita baru tahu. Kecuali hak kita duk belajar ni, hak kesalahan sebelum ni kena qada dak sembahyang kita. Jenuh baru tahu lah ni 60 tahun duk sembahyang, 50 tahun duk sembahyang, kena qada dah. Tak perlu qada dah. Sebab apa? Kita masih duk belajar. Tapi kalau dia tak belajar, sah tak sembahyang dia? Tak sah. Tu kadang-kadang kita duk tanya, awak tak main mengaji? Mainlah mengaji. Dia kata malah mengaji Ustaz. Kalau mengaji tahu, apabila tahu nak kena buat Ustaz, baik tak tahu senang. Dia kata kalau tahu nak kena buat, baik tak tahu senang. Jenis tu ada tuan-tuan dia tak mengaji. Masa PKP dulu duk marah orang tutup surau lah, tutup masjid. Bukan sini nak cerita di Afrika ni. Marah ni Tok Imam tutup masjid, tutup surau ni, orang nak beribadat ni. Allah datangkan penyakit, bukalah masjid surau, orang nak doa, nak sembahyang. Ni kita pakat tutup habis rumah Allah. Ingat-ingat kan, duk ingat-ingat dia nak mai lepas PKP ni. Hak tambah lagi PP ni. Tak nampak juga muka dia. Duk nampak muka orang lama juga. Duk nampak orang muka tu juga. Tu yang kadang-kadang sedih kita. Ujilah bagaimana ujian. Dah mati ni ramai 100 apa? 222 ke apa mati? 122 nah?
Tak silap lah 122 orang dah mati tuan-tuan. Tak sedar juga. Dan insah juga. Sampai kita tak mau di mana kita duk sebut selalu Allah sebut dalam surah Al-Baqarah ayat 100. Ayat surah Al-Baqarah ayat 6 Allah beritahu. Allah kata auzubillahi minasyaitonir rajim wallazina kafaru sawaun alaihim anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Kata Allah, orang yang ingkar ni kata Allah sama saja. Bagi amaran ke tak bagi amaran ke, bagi peringatan ke tak bagi peringatan ke, sama saja kata Allah. Hum la yu'minu, mereka takkan beriman. Mailah COVID-19 kan, mailah apa orang mati kan. Allah kata sama. Hum la yu'minu, mereka takkan beriman. Sebab apa? Khatamallahu ala qulubihim. Allah dah peteri hati dia. Sampai peringkat ni habis tuan-tuan. Jangan kita sampai datang ujian macam mana pun makin diuji, makin jauh daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita minta, kita nak makin uji, makin dekat kita dengan Allah. Orang beriman apabila Allah uji dia, dia bersabar. Apabila diberi nikmat, dia bersyukur dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Dia takbir, dia panjangkan alif sahaja contoh. Saya buat contoh, esok kita akan jumpa kesilapan yang kita buat. Kita panjangkan alif sahaja. Sebab bahasa Arab ni kalau kita panjang, dia akan ubah makna. Panjang huruf alif sahaja, dia akan ubah makna. Allahu Akbar. Panjang alif sahaja, dia akan ubah, dia akan jadi tanda tanya. Kita nak kata Allah Maha Besar. Kita nak kata Allah Maha Besar, tetapi kita panjangkan alif sahaja. Allahu Akbar. Kita akan jadi makna tanda tanya. Adakah Tuhan tu Maha Besar? Kita meragu pula kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala. Kita ragu pula keagungan kebesaran Allah. Allahu Akbar. Adakah Tuhan tu Maha Besar? Kita akan jumpalah benda-benda ni, iaitu setiap perkataan, perbuatan-perbuatan dimulai dengan takbiratul ihram, diakhiri dengan sembahyang. Itu makna di segi istilah fuqaha. Orang tanya dua sahaja malam ni. Kalau orang tanya kita di segi bahasa, makna sembahyang doa. Di segi istilah fuqaha, kalau orang tanya kita perkataan-perkataan, perbuatan-perbuatan yang dimulai dengan takbiratul ihram, diakhiri dengan salam. Di sana ada hak perkataan-perkataan, ada perbuatan-perbuatan, iaitu apa perkataan? Hak kita sebut ni rukun qauli. Hak perbuatan rukun fi'li. Rukun fi'li apa? Berdiri bagi yang kuasa. Kita akan jumpa esok ni. Berdiri bagi yang berkuasa. Kita berkuasa dah. Berkuasa tak kuasa, kita tanya kita sendiri. Jangan tanya orang. Kita tahu kita boleh berdiri ke tak boleh berdiri. Jangan tanya orang pula, saya ni agak-agak boleh berdiri tak? Orang mana tahu hang punya. Hang lah tahu sendiri. Hang boleh berdiri ke tak boleh berdiri, kita yang tahu. Berdiri itu hak rukun fi'li. Rukuk itu rukun fi'li. I'tidal rukun fi'li. Sujud rukun fi'li. Duduk antara dua sujud rukun fi'li. Kita akan jumpa nanti. Baik. Dia kata dimulai dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Ia dinamakan sebagai salat kerana ia mengandungi pengertian kalimah tersebut dan doa, merupakan sebahagian besar perkataan dan terdapat dalam sembahyang. Jadi dalam sembahyang tu banyak di segi hak doanya, kerana dalam sembahyang tu banyak perkataan, banyak kita maknanya doa, banyak kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam Fatihah pun kita ada doa, dalam doa iftitah pun kita ada doa, duduk antara sujud pun kita ada doa. Begitu juga ketika sujud juga disunatkan kita juga berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Berkat kita ni hampir dengan Allah di mana kita sebut sebelum ni. Baik.
Oleh itu kalimah yang menunjukkan sebahagian kandungannya digunakan untuk menggambarkan perkara yang menyeluruh. Hakikatnya banyak doa tu yang kan banyak ada sembahyang tu doa, maka digunakan dengan doa. Baik. Nah, kita masuk pada bahagian bawah, iaitu hikmat sembahyang. Hikmat sembahyang. Sembahyang mempunyai hikmah dan rahsia yang banyak. Secara ringkasnya kita sebutkan sebagaimana berikut. Yang pertama, mengingatkan manusia kepada identitinya yang sebenar, iaitu hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita kena ingat identiti sebenar kita ni bukan kita tuan, kita adalah hamba. Dulu kita ada tak? Tiada. Itu selalu ayat mukadimah yang saya bacakan tadi ni, mula-mula tadi Allah dah beritahu kita jangan duk sombong dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita kena kenal identiti kita sebenar. Kita dijadi pada siapa? Asal daripada tanah, lepas tu daripada ayak mani. Selalu kita dengar lah ustaz-ustaz duk ceramah kuliah, kalau jatuh di atas bumi, ayam tak patuk, itik tak sudu. Ayak mani yang busuk dan sebagainya. Itu kejadian kita. Allah sebut dalam Al-Quran, Allah kata auzubillahi minasyaitonirrajim, wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamu nasyai'a wa ja'ala lakum sam'a wal absara wal afida la'allakum tashkurun. Ya Allah nak peringat kita supaya jangan kita duk sombong dengan Allah Subhanahu taala. Setelah Allah jadikan bermula daripada ayak mani, lepas tu jadi seketul darah, lepas tu jadi seketul daging dibalut dengan tulang-tulang bululang, lepas tu diciupkan roh kita sampai masanya Allah kata wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a. Kamilah, kata Allah, yang mengeluarkan kamu daripada perut ibu kamu dalam keadaan kamu tu tak tahu apa. Siapa ingat keluar lu boleh baca bismillah lah? Boleh tak? Apa orang tak tahu. Yang taunya kuih. Kita keyau, kita menangis. Apa pun kita tak tahu. Keluar lu kita nak banding, kita jangan kita duk sombong. Nak banding dengan gajah, nak banding dengan lembu, nak banding dengan kambing, tuan-tuan, beranak tu macam mana depa? Cuma tengok sini tahulah ada tak kambing. Ada kambing ni. Lembu ada lah kot. Kambing tak silap macam tak nampak kuasa ni. Tengok lembu kah, tengok kambing kah, tengok kebau kah, gajah kah, rimau kah, keluar lebih kurang 2-3 jam boleh berjalan dah. Boleh berjalan, bangkit berjalan dah. Anak lembu, anak kuda, anak gajah, anak rimau, anak kucing beranak, ibu dia jilat. Boleh berjalan tak binatang tu? Boleh berjalan dah, tuan-tuan. Kalau anak itik menetah, kuek, berenang dah. menetah tu kuek, boleh berenang dah. Nak abang kata apa? Allah bagi lebih nak kandingan kita. Beranak boleh buat apa? Apa pun tak tahu. Lepas tu apa? Umur 4 bulan baru nak pusing-pusing. Umur 8 bulan baru nak merangkak. Umur setahun baru nak berjalan-jalan. Beranak tu bukan boleh berjalan terus. Nak banding kita dengan binatang pun kita tentu kita lemah dah. Jangan kita duk sombong dengan Allah Subhanahu wa taala. Selalu saya duk sebut, tuan-tuan, mata kita nak banding dengan mata berulang, siapa lebih terang? Duk tak pokok tolang, tuan-tuan, dia nampak tikus, dia nampak ikan, dia nampak anak dan sebagainya. Dia sambang, dia nampak mata dia terang, tuan-tuan. Musang, tuan-tuan, deria pendengarannya, dia akan tahu berapa kilo dia akan dengar dah, tuan-tuan. Di segi bau binatang-binatang, dia boleh bau, tuan-tuan. Kita mata kita, tuan-tuan, harikat tengok, tuan-tuan. Pernah tak kita tengok jumpa lah lembu ke kambing ke kebau pakai spek? Jarang jumpa, tuan-tuan. Saya pun tak pernah tengok lembu pakai spek. Tapi kita umur 40-an lebih ni pakai spek
Kurang dah mata kita, tuan-tuan. Telinga pun tak apa dengar dah, tuan-tuan. Tu kita jangan duk sombong. Di segi tenaga kita, tuan-tuan, bukan dengan rimau, bukan dengan kucing. Dengan ayam pun kita tak larat nak lambat dah. Tak larat kita, tuan-tuan. Tapi Allah Subhanahu Wa Taala bagi kelebihan kepada kita apa? Akal. Tu Allah kata apa? Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal afida la'allakum tashkurun. Kamilah kata Allah yang mengeluarkan kamu daripada perut ibu kamu dalam keadaan kamu tak tahu apa dulu ni, kamu tak tahu. Maka Allah bagi kita pendengaran, Allah bagi kita penglihatan, Allah bagi kita hati supaya apa? Bersyukur pada Allah Subhanahu Wa Taala. Tanda syukur kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala, alhamdulillah. Tanda syukur kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala, kita ingat dengan Allah. Tanda syukur kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala, kita menggerakkan anggota badan kita penuh iktizam, tunduk kepada perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Gerakkan anggota badan kita ni penuh iktizam, tunduk kepada perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab apa? Sebab kita ni hamba. Dan Allah Subhanahu Wa Taala jadi hak binatang-binatang hak kita kata ni, maksudnya dia beranak-beranak boleh berjalan tu, walaupun depa tu segi kekuatan depa tu mampu, tapi Allah Subhanahu Wa Taala jadikan benda-benda tadi untuk siapa? Untuk kita. Kita kena ingat, dunia Allah cipta untuk kita. Tapi kita kena ingat, kita Allah cipta untuk akhirat. Dunia Allah cipta untuk kita. Kita kena ingat, kita Allah cipta bukan untuk dunia. Allah cipta untuk apa? Untuk akhirat. Jadi gunakan dunia untuk nak dapatkan akhirat. Tu untung kita, istimewa kita. Allah jadi khalaqal insana fi ahsani taqwim. Sesungguhnya kami jadikan manusia, kata Allah, sebaik-baik kejadian. Allah bagikan dunia ni untuk kita urus. Allah jadikan dunia sebagai kita ni sebagai khalifah untuk kita urus ikut syariat Allah Subhanahu Wa Taala. Untung tak kita? Allah naikkan martabat kedudukan makhluk yang Allah sebut khalaqal insana fi ahsani taqwim. Sesungguhnya kami jadikan manusia, kata Allah, sebaik-baik kejadian. Jangan kita jatuhkan martabat manusia lebih hina daripada binatang. Jangan kita jatuhkan, sebab kita Allah bagi kita akal fikiran. Jangan sampai peringkat yang Allah kata ulaika kal an'am balhum adallu. Mereka umpama binatang ternakan, balhum adallu, maka lebih teruk daripada tu. Jadi kita kena ingat identiti kita sebenar siapa dia? Hamba. Allah kata, aku tidak jadikan jin dan manusia, tujuannya untuk jadi hamba kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Hamba ni bukan hina, tuan-tuan. Allah Subhanahu Wa Taala guna dekat Nabi kita juga hamba ke? Ataupun apa? Hamba. Surah Al-Isra ayat pertama Allah sebut. Allah kata auzubillahi minasyaitanir rajim. Subhanallazi asra bi'abdihi. Maha suci Allah Subhanahu Wa Taala yang memperjalankan hamba. Hamba ni mulia, yang kita kata hina. Kalau kita hamba dengan makhluk, hina lah. Tapi kalau kita hamba dengan Allah SWT, mulia. Di mana ayat yang kita bacakan tadi juga. Allah kata, wa iza sa'alaka ibadi. Allah kata, apabila hamba-Ku bertanya tentang diriku, hamba ni mulia. Jangan kita rasa lekeh. Jadi hamba pada Allah SWT ialah orang yang mulia di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita kena ingat identiti kita sebenar. Tujuan kita mai atas dunia, tujuan apa? Untuk jadi khalifah, untuk jadi hamba pada Allah Subhanahu Wa Taala, dan kita buat segala perintah Allah Subhanahu Wa Taala yang telah diwajibkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sebagai contoh, sembahyang.
Benda yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Berapa waktu? 50 waktu hakikat yang sebenarnya. Tapi setelah naik turun jadi 5 waktu. Walaupun 5 waktu kita buat, tapi hakikatnya 50 waktu juga pahala yang Allah Subhanahu Wa Taala nak bagi dekat kita. Tuan-tuan, baik. Mengingatkan manusia kepada identitinya yang sebenar, iaitu hamba kepada Allah. Ingat, kita hamba kepada Allah apabila hamba ikut perintah Allah. Masuk berhenti kan? Berhenti? Kau sambung lagi? Tempat-tempat lain dia berkata, Ustaz, sampai azan tu berhenti ya? Sini? Tak, sambung lagi? Ya? Orang behik ni nak? Orang behik ni, baik. Saya pun kena tanya tuan-tuan, ada satu tempat tu lebih ustaz, ada ustaz lebih lah. Duk esok polis kau dah. Polis kau dah tuan-tuan. Ada orang report dah. Kalau tuan-tuan kata lebih habis kita habis ni nanti tengah highway ni berhenti, kita sambung sikit je. Apabila seorang itu terlupa hakikat tersebut disebabkan kesibukan duniawi dan hubungannya dengan orang lain, maka dengan datangnya waktu sembahyang akan memperbaharui ingatannya bahawa dia adalah hamba milik Allah Subhanahu Wa Taala. Tu kita sembahyang tuan-tuan. Sebab Allah Subhanahu Wa Taala nak hambanya tak putus-putus. Ingat kepada Allah Ta'ala. Kalau kita tak semayang ni tuan-tuan, agak-agak bila masa mana kita nak kata Allahu Akbar? Agak-agak bila kita nak kata? Pakai tak kata, ingat-ingat. Kalau tak semayang tak kata. Dalam semayang berapa kali kita doa Allahu Akbar. Bermula daripada kita dengar azan. Bermula daripada iqamat. Bermula daripada kita takbir tu ihram. Semuanya kita mengagungkan Allah. Kita membesarkan Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam rokok kita Subhana Rabbiyal Azim. Maha suci Allah Subhanahu Wa Taala yang maha agung. Subhana Rabbiyal A'la. Maha suci Allah Subhanahu Wa Taala yang maha tinggi. Kita duk ingat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, duk sebut. Allah suka dah? Allah suka. Allah suka sangatlah hamba-hamba duk sebut nama dia. Hamba suka sangat hamba-hamba duk sebut nama dia. Allah nak kita hamba-hamba ni selalu sebut nama Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Dia kata, maka dengan datangnya waktu sembahyang akan memperbaharui ingatannya bahawa dia adalah hamba. Tu kita sembahyang ni tempat yang mulia sekali. Kita manusia apa dia? Muka. Muka tempat yang mulia. Ketika kita sembahyang, tempat yang mulia kita letak di mana? Letak di atas bumi. Letak di atas lantai. Perasan tak? Ketika kita sujud, pungkak dengan muka mana lebih tinggi? Allahu Akbar. Muka duduk atas lantai, pungkak duduk tinggi daripada muka. Hina tak kita? Hina. Sama sahaja kita. Ketika main semayang ni sama. Tak kira lah hamba sekarang, kerja apa ke, kita main semayang, kedudukan kita semuanya sama. Cuma Allah kata nak membezakan kita. Inna akramakum indallah atqakum. Yang mulia di sisi aku, kata Allah, orang yang takwa saja. Tu kita mai sujud, kita mai semayang tu, nak abang kata ni muka ni duduk tempat tinggi, nak buang sifat sombong kita, sifat ujub kita, sifat-sifat mazmumah kita. Kita mai semayang, muka kita duduk tempat yang tinggi, kita akan letak di atas bumi. Nak abang kata kita ni hina di sisi Allah SWT. Sama sahaja. Tu Allah sebut dalam, Nabi sebut dalam hadisnya, Allah SWT tidak melihat rupa parah kita. Allah Subhanahu Wa Taala tidak melihat harta kedudukan kita. Allah Subhanahu Wa Taala melihat hati dan amalan kamu. Hati kita adalah
pandangan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita ingat, kita berhenti tentu dululah. Kita ikut SOP yang telah ditetapkan. Jadi insya-Allah kita akan sambung nanti yang kedua. Masih lagi tajuk hikmat semayang. Ini tuan-tuan tanda yang kedua, iaitu jiwa manusia dan tetap sentiasa merasa bahawa tidak ada beri bantuan dan nikmat yang sebenar melainkan Allah Azza wa Jalla. Wallahu a'lam. Marilah sama-sama kita tangguh kuliah kita malam ni dengan tasbih kifarah dan surah subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma faqihnahu fid din wa 'allimna ta'wil wahdina ila siratikal mustaqim. Allahumma aghina bil ilmi wa zayyina bil halmi wa akrimna bit taqwa jammilna bil afiyah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, ampunkanlah dosa kami ya Allah. Ya Allah ya Rahman Rahim, ampunkan dosa kami terhadap kedua ibu bapa kami ya Allah, pasangan kami, sahabat-sahabat kami, anak-anak kami, jiran-jiran kami, muslimin, muslimat, mukminin, mukminat, al-ahya'i minhum wal amwat. Ya Allah ya Rahman Rahim, ampunkan dosa kedua bapa kami ya Allah. Kasihlah mereka ya Allah seperti mereka mengasihi kami ya Allah. Ya Allah ya Rahman Rahim, sekiranya kalangan kami ada yang sakit ya Allah, Kau sembuhkanlah segala penyakitnya ya Allah. Kau sembuhkanlah segala penyakitnya ya Allah. Kau sembuhkanlah segala penyakitnya ya Allah. Ya Allah ya Rahman Rahim, sekiranya kalangan kami ada yang susah ya Allah, Kau permudahkanlah kehidupannya ya Allah, limpahkan rezeki yang melimpah-limpah buatnya ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin khatimil anbiya mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salam salim walhamdulillahi rabbil alamin. Sekian billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.